Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seminggu kita berehat, so kita kembali semula dengan pembelajaran kita secara maya, iaitu PDPR. Kita masuk kepada bab yang baru, iaitu bab 11, transformasi isometri. Transformasi isometri. Transformasi ini maksudnya berubah. Isometri ni maksudnya nantilah kita belajar apa dia transformasi isometri. Baik, kita pergi kepada 11.1. Macam mana kita nak kenal dahulu apakah dia transformasi. Ini adalah benda baru bagi kamu, tapi sebenarnya bila kita dah belajar, nanti benda ni akan jadi interesting lah. Okey, kita kenal dululah. Kalau tengok pada peta minda yang saya buat ni, transformasi ni kalau kita baca ayat di bawah tu adalah satu proses pemindahan. Dia pindah setiap titik pada satu garis ataupun bentuk mengikut syarat yang tertentu. Maksudnya cantiknya kita katakan dia adalah bentuk dua dimensi. Kalau dalam pembelajaran matematik ni kita katakan dua dimensi lah. Okey, dengan syarat tertentu. Apa dia syarat tertentu? Syarat dia yang pertama, tidak berubah bentuk. Maksudnya bentuk dia sama. Yang kedua, dia tidak berubah saiz. Dia tak berubah saiz. Ini dua syarat yang utama kalau kita nak katakan satu benda tu adalah transformasi. Okey, kita tengok contoh yang kat sini. Gambar daripada gambar trapezium ni jadi macam ni. Dia maksudnya jadi sama kan? Ni sama. Ini adalah dipanggil satu transformasi. Gambar macam ni jadi terbalik macam ni. Tapi saiz masih sama, bentuk masih sama. Ini juga dikatakan transformasi. Dan yang ketiga, gambar macam ni jadi bentuk macam ni, tertungging terbalik ni kan. Ini pun dikatakan transformasi. Okey, macam mana yang tak dikatakan transformasi? Yang tak dikatakan transformasi di sini, kalau gambar tu segi 3, dia jadi segi 4. Ini maksudnya dia dah berubah bentuk. Dia dah berubah bentuk. Yang kedua pula, kalau gambar segi 3, dia jadi segi 3 yang besar dan lain. Jadi macam ni pula kan. Tak sama langsung. Maksudnya titik ni, dia dah di sini ada 3, ni ada 4 je dekat situ. So dia tak sama. Ini adalah bukan transformasi. Okey, transformasi ni adalah rajah yang serupa, yang dikenali image dengan objek adalah sama. Nanti kita belajarlah apa dia objek, apa dia image. Okey. Lepas tu pula kita go through kepada congruent. Congruent ni maksudnya, saya bagi contoh paling mudah lah. Ini ayat susah nak faham. Kita bagi contoh paling mudah lah kat sini. Okey, congruent pula. Tengok contoh ni . Ini adalah objek. Ni saya nak ceritakan kamu. Yang bila dia melalui satu transformasi dikenali sebagai image. Okey, kita tengok jarak ni 2. Ni 4, ni 4, ni 5. So, dekat sini pun mesti jarak dia sama. Nampak? Ni 2, ni 4, ni 5, ni 4. Walaupun benda ni adalah terbalik, tapi kita tengok kalau dia A dekat sini, dia akan A dekat sini. Kalau dia B, dia B macam ni. Kalau dia C, dia akan C dekat sini. D dekat sini. Okey, tanpa mengubah kedudukan. Nampak? A dengan D duduk sebelah-sebelah. B dengan C pun duduk sebelah-sebelah. So, tak ubah apa-apa. Yang berubah adalah dia punya orientasi sahaja. So, ini dikatakan congruent. Yang tak dikatakan congruent adalah contoh yang kedua. Kamu tengok objek dengan image ni. Ni 4, ni 4 masih sama. Yang ni 4, yang ni pun 4 masih sama. Yang ni 4 tapi yang ni 3. Yang ni 5, 5 masih sama. So berlaku perubahan jarak pada garisan di atas. Maka yang ini bukan congruent. Itu je kita nak tahu apa dia congruent dengan tidak congruent. Okey, pengenalan pada hari ini nak menceritakan apakah transformasi dan apakah dia congruent. Sebelum kita masuk pecahan-pecahan bagi transformasi, cikgu ajar setakat ini dahulu memandangkan kamu pun ada periksa online. Jadi setakat hari ini dahulu yang cikgu ajar. Nanti cikgu bagi latihan. Sekian, terima kasih banyak-banyak.